Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar insya-Allah. Tak ada. Oh, boleh je. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Oh, Dr. Hadir ada. Assalamualaikum. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Dr. Hadir ada insya-Allah. InsyaAllah saya pun nak pergi sana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh dengan barakah. Kita panggil Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari, penghulu kepada hari, iaitu dalam seminggu hari Jumaat ni special. Dan insya-Allah pada hari Jumaat ini banyak barakahnya, banyak rahmatnya. Walaupun mungkin sebahagian besar daripada kita tak boleh sembahyang Jumaat, yang digambarkan oleh seorang ustazah, bagaimana kecewanya dia sebab ramai tak dapat sembahyang Jumaat, tapi dia boleh pergi mall, dia boleh pergi mana-mana, tapi masjid tak boleh pergi, jadi nak sebut kat sini, kita sama-samalah mengambil kesempatan masih hidup lagi untuk kita sama-sama memperbaikilah diri kita, memperbaiki amalan kita. Sebab kita tak tahu, mungkin ini Jumaat terakhir, kita dah lah tak dapat lagi sembahyang Jumaat kan, sebab tempatnya limited, dan mungkin bila kita tak boleh, kita banyakkan doa insya-Allah. Kita mulakan majlis kita dengan kita tajdidkan iman kita. Macam biasa kita tajdidkan syahadah kita. Tajdid syahadah ni kita sentiasa kena buat, kita kena buat sentiasa, sebab ini doa. Yang pertama kita syahadah, kita minta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, supaya ya Allah kau bebaskan aku daripada syirik, bebaskan daripada syirik. Itu nombor satu. Bebaskan daripada murtad, sebab ramai akan murtad ni, bila Dajjal datang ramai akan murtad. Yang kedua kita minta ya Allah hidup bersama Islam, hidupkanlah aku bersama Islam, dan hidupkanlah aku bersama dengan bersama dengan perjuangan Islam. Walaupun kita tidaklah pandai mana, ilmu kita tak banyak sangat, kita pun bukannya orang yang committed sangat dengan tu, tapi kita minta Allah bersama-samakan kita dengan orang-orang yang berjuang, kurang-kurangnya bersama orang berjuang, supaya mudah-mudahan bila kita bersama dengan orang berjuang itu, kita akan diberikan barakah perjuangan. Kemudian yang ketiga kita minta ya Allah, bila kita minta matikan aku dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, matikan dalam keadaan kalimah syahadah. Kita bersyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, bersihkan kami dari syirik, bersihkan daripada murtad. Ya Allah,
hidupkan kami bersama Islam, perjuangan Islam. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kita diberikan kesempatan, dan yang kedua, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita sama-sama cuba meningkatkan sayang kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah bagikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah dia, insya-Allah. Jadi kita tak boleh share. Saya pun tak pasti kenapa tak boleh share, tapi mungkin telah kami ubah kepada private kot, bukan pada public. FB ni jadi private, jadi siapa yang ada dalam ni saja mungkin. Jadi kita tengok macam mana share kemudian kot, insya-Allah. Sebab ada masalah sikit dari sudut gangguan. Orang mula mengganggu FB yang ada cerita Palestin, cerita akhir zaman. Orang mula mengganggu lah. Jadi kita setakat ni kita cuba settingkan private. InsyaAllah lepas ni kita public balik, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi kita telah pun membincangkan tentang 3 assignment kita secara ringkas satu persatu. Yang pertama, kita kena assignment kita untuk kita membina kefahaman yang sahih di akhir zaman, nak membina kekuatan hati yang kuat, yang sahih juga. Kita melakukan pertama tajdid iman, amal kita, pengisian kita. Tajdid iman bermula dengan tajdid syahadah. Kemudian selepas tajdid syahadah itu, kita akan membina kekuatan untuk berzikir la ilaha illallah, tahlil. La ilaha illallah ni dia ada sanad dia. Bagi mereka tempat yang kita dah pergi, tempat-tempat yang kita, negeri yang kita dah pergi itu, dia ada sanad. Kita dah bagi sanad sebahagiannya. Kemudian syahadah pun ada sanad, tapi syahadah kita bagi kemudian sikit lah, insya-Allah. Dia ada beberapa saluran channel, dia ada beberapa channel sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya sampai kepada tuan-tuan perempuan, insya-Allah dia ada dia punya sanad dia. Cuma kita tak sebutlah daripada sekian. Tapi apa yang saya buat dengan tuan-tuan ni ada sanad, insya-Allah. La ilaha illallah pun ada sanad, syahadah pun ada sanad, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum berjumpa lagi lah. Baik, nak sebut kat sini. Yang kedua, kita telah membincangkan tentang tajdid ikhlas, tajdid niat. Kita kena sentiasa memperbarui niat kita. Memperbarui niat kita itu meningkatkan ikhlas kita. Kita dah bincang dah panjang lebar. Dan kemudian kita telah memasuki tajdid iman semalam. Kita dah bincang sedikit sebanyak bagaimana kita nak mentajdidkan iman kita. Sebelum kita membincangkan pada hari ini tajdid zuhud, macam mana kita nak membaiki, meningkatkan, kita kata mentajdidkan zuhud kita, sifat zuhud kita. Jadi hari ini kita akan sambung. Jadi bagi mereka yang ketinggalan kuliah-kuliah yang sebelum ni, tolong kalau boleh tengok balik, sebab dia berkesinambungan. Dia ada part 1, part 2, part 3. Kita ni mungkin dah sampai kat part 3, part 4. Jadi part 1, part 2 kita dah tertinggal, jadi kita tak nampak dia cerita dia bersambung macam itu, insya-Allah. Daripada Abu Abbas, saya bacakan hadis yang saya baca semalam, yang saya tutup dengan hadis ini. Daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia telah berkata, seorang laki-laki, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku lakukannya itu, Allah akan Allah dan manusia mencintai aku." Allah dan manusia menyintai aku. Apa amalan tu? Rasulullah tak sebut masuk parti politik. Rasulullah tak sebut masuklah parti politik, Allah akan suka dan manusia akan suka. Jadi Rasulullah tak sebut macam tu. Masuklah NGO kan, Allah akan suka, manusia akan suka. Tak, Rasulullah tak sebut yang itu. Apa Rasulullah sebut? Dalam hadis ini, hadis sahih, hasan sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang amal ni kalau kita buat, kalau kita lakukan tajdidnya, insya-Allah Allah akan sayang kita, manusia pun sayang kita. Tak payah masuk, tak payah jadi pemimpin, kan? Orang akan sayang kita. Tak payah jadi artis. Ada peminat ramai, orang akan sayang kita. Apa dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, yuhibbakallah, wazhad fima 'inda an-nas yuhibbakan nas. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini hasan sahih.
Daripada Rasul SAW menggambarkan bahawa apakah amalan yang boleh membina kasih sayang. Allah sayang kita dan manusia pun sayang kita. Maka kata Rasul, izhad fid dunya. Dan apabila kita berzuhud dengan dunia, maka Allah yuhibbakallah, Allah akan sayang kita. Wazhad fima indan nas, dan kamu berzuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia, pada manusia. Manusia berebut-rebut. Apa manusia rebut hari ni? Manusia berebut jadi ketua. Sampai sekarang tak nak turun-turun. Dah pegang jawatan, tak nak turun-turun. Kan? Kenapa? Dia dah selesa dengan jadi kepimpinan. Dia nak jadi pemimpin. Kalau boleh sampai 22 tahun ke atas. Sebab 22 tahun dah ada rekod 22 tahun ke atas. Dan kalau boleh sampai bila-bila. Tak ada pilihan raya langsung. Kalau boleh tak ada pilihan raya langsung. Jadi Nabi gambarkan kepada kita, wazhad fima indan nas. Jangan kamu berzuhudlah. Kamu berzuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Manusia berebut pemimpin, tak payah berebut pemimpin lah, tak apa. Manusia berebut harta, tak payah berebut harta, tak apa. Kan? Manusia berebut apa yang ada kat tangan manusia ni, kita nak rebut dengan dia. Kata Nabi apa? Wazhad fima indan nas. Kamu berzuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Maknanya kita minta ke Allah supaya Allah jadikan hati kita lapang dengan apa yang ada pada kawan-kawan kita. Jangan kita dengki dengan dia, kan. An yuhibbakan nas, maka kamu akan disayangi oleh manusia. Jadi kita lihat sini amalan yang besar dan penting ni. Tetapi daripada amalan ni, kalau kita lihat bahawa sebenarnya zuhud ini, nak tajdid zuhud is not easy, bukan senang. Bukan saja dia bukan senang, tetapi dia memerlukan kepada proses. Bukan kita kata aku nak zuhud lah hari ni, aku nak zuhud, kita pun tukar nama kita daripada Nur Azman jadi Zahid, kan. Zahid ni nama anak saya, sebab tu panggilan saya Abu Zahid, kan. Abu Zahid Ibn Syam, kan. Syam tu, kan, Syamsuddin, ayah saya. Jadi Abu Zahid, tukar nama jadi Zahid, kan. Jadi Zahid, kan, Zahid. Ni tak ada kena-mena dengan mana-mana Zahid politik, tak ada kena-mena. Jadi tukar jadi nama Zahid, mudah-mudahan jadi orang yang zuhud. Tidak, Jadi zuhud ini adalah merupakan satu yang akan berlaku kepada kita sekiranya iman telah mula masuk dalam hati kita. Jadi sebab tu semalam saya kata kita kena mulakan dengan iman. Kita kena tingkatkan iman kita. Macam mana nak tingkatkan iman kita? Nak tingkatkan iman kita kena mula dengan kenal Allah, ma'rifatullah. Macam mana kita nak kenal Allah? Kita tak akan kenal Allah dengan setakat belajar sifat 20, belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, belajar namun tak dapat. Melainkan kita bersihkan hati kita. Dia dua, bersihkan hati dan hidupkan hati. Dua, bersih dan hidup. Jadi hati kita bukan bersih je, tapi mati. Bersih dan hidup. Apa maksud bersih? Bersih ni kita kena buang semua benda yang kotorkan dia. Dosa-dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita, perkara yang membawa kita kehinaan kepada Allah. Itu benda yang kotor. Dunia kotor. Dunia masuk dalam hati dia kotor. Dunia masuk hati dia kotor. Jadi kita kena bersihkan sifat-sifat jahat kita. Rawasib jahiliyah disebut. Karat-karat jahilah, bersihkan sikit. Maka bila kita bersihkan sikit tu, insya-Allah kita mula kenal Allah. Kalau hati kotor, sembahyanglah sampai bengkak-bengkak dahi. Ada seorang doktor tu duduk bantai ustaz. Dia kata, ustaz sekian, bawakan kepada kami bukti-bukti bahawa vaksin ini adalah salah dan sebagainya. Bawalah kepada kami. Dia sebut, kan. Saya tengok wajah dia, kan ada benda-benda yang tak kena, tapi kemudian tengok ada pula titik hitam kat sini. Kata Nabi, tai kambing, kan. Kata setengah-setengah sahabat Nabi, Sayyidina Umar dia kata tai kambing, kan, hitam kat sini, menunjukkan banyak solat. Bukan kata tak bagus, kan, tapi bukanlah itu tanda soleh. Kesolehan bila iman masuk dalam hati. Iman masuk dalam hati, maka pada ketika itu kita baru boleh bergerak menuju kepada tajdid zuhud. Jadi sebab tu kita kena proses iman kita, bersihkan dosa kita, bersihkan kita kata perkara-perkara yang mengganggu kita dengan Allah. Dan kemudian yang kedua, kita hidup. Macam nak hidupkan hati kita? Kita kena hidupkan dengan amalan soleh. Apa amalan soleh kita? Antaranya benda yang wajib buat semua benda wajib buat. Jangan tinggal solat jangan tinggal. Susah macam mana pun solat. Masuk solat jangan tinggal ni bukanlah kita sekadar solat aja macam Cina solat. Cina dia solat dekat tokong dia tu, kan. Dulu dia pakai buah betul.
buah limau lah yang paling mahal dia beli. Buah pisang paling mahal dia beli. Kan, lepas beberapa ketika tengok orang Melayu datang ambil, budak-budak Melayu makan. Dia kata, mana boleh jadi, aku bagi Tuhan aku, kan, budak-budak yang makan. Lalah dibagi, kan, apa namanya, plastik, 5 plastik, kan, 5 plastik dia bagi. Bila dia tanya, kenapa kau bagi 5 plastik? Tahan lama sikit, nombor satu. Yang kedua, bukan dia tahu pun, kan. So, yang penting ada kat situ je. Jadi macam itu pula. Jadi kita tengok hari ni, kan, bagaimana kita kena melakukan amal soleh. Amal soleh ni kita kena, kan, buat sungguh-sungguh. Maknanya kalau kita dirikan solat, bukan sekadar solat, dirikan solat. Dirikan solat. Baru jadi amal soleh. Kalau kita sekadar solat aja, sembahyang aja, dalamnya ada riak, dalamnya ada lalai, kan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaun al maun. Celaka orang yang solat dalam keadaan lalai, solat dalam keadaan riak, nak tunjuk-tunjuk, celaka pada mereka, neraka al-maun. Sebab tu kita kata beribadah, nak hidupkan hati, bukan ibadah biasa-biasa ni, ibadah yang kualiti. Saya dah sebut dah dalam siri pertama kedua yang lepas. Jadi kita tengok sikit apa dia, kan. Jadi zuhud, bagaimana kita nak meningkatkan diri kita ni? Kita kena meningkat apabila nur iman, cahaya iman masuk dalam hati kita. Bila cahaya iman dah mula masuk dalam hati kita, baru boleh kita nak melakukan zuhud ni, nak tajdid ni. Ini yang susah ni. Ini yang susah. Tapi insya-Allah kita dah ada dah iman. Tuan-tuan perempuan, bila kita dah mengucap kalimah syahadah tu, kan, bila kita dah ucap kalimah syahadah ni, kita dah ada iman dah. Kita dah ada iman. Maknanya apa dah makna iman? Maknanya kita dah mula ada, kan, perasaan kenal Allah, nak Allah dan sebagainya. Minta maaf sebut, betul tak boleh share, kata dekat FB. Tak boleh share mungkin sebab kita dah tukar kepada private group. Private group. Jadi siapa yang dah jadi member tu, dia boleh dapat share kat member lah, gitu kan. Sementara insya-Allah, sebab ada gangguan. Ada gangguan. Jadi nak sebut kat sini, kita nak gambarkan kepada semua yang ada bahawa sesungguhnya kita ada iman dah, cumanya mungkin tak kuat. Jadi kita nak pertingkatkan. Jadi oleh itu, maka apakah tanda-tanda hati kita ni dah ada iman? Ni kita nak tengok. Ini merupakan syurut disebut. Syurut at-tawsiq. Syurut at-tawsiq. Apa maksud syurut at-tawsiq ini? Syarat-syarat kekuatan. Syarat-syarat kemampuan. Syarat-syarat kekuatan, syarat-syarat kemampuan. Syurut at-tawsiq. Maksudnya syarat-syarat kemampuan kita, menunjukkan kita ni mampu untuk nak melaksanakan tajdid zuhud ini. Memperbaiki, meningkatkan zuhud ini. Apa syarat dia? Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan kita Quran dan hadis. Hari ni ada orang tak terima hadis. Dia kata saya ni nak ambil Quran aja, saya tak nak ambil hadis. Ada orang cakap macam itu. Ada orang tolak pula hadis Bukhari. Dia kata Bukhari ni, kan, tak semestinya betul. Muslim tak semestinya betul. Kan, yang paling betul sekali hadis yang mutawatir sahaja, dia kata. Yang mutawatir. Kalau mutawatir ni sikit sangatlah hadis tu. Maknanya kita dah tolak hadis lebih kurang 90% hadis kita tolak. Ataupun paling-paling pun 80 lebih persen, 90% saya rasa. Jadi maknanya apabila kita menolak hadis sahih, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis imam-imam yang lain yang sahih, yang mungkin tidak mutawatir tapi sahih, hasan sahih macam hadis tadi ni, kan, maka kita telah menolak kurang lebih 90% hadis. Maka boleh jatuh kufur, boleh jatuh sesat. Kita tolak hadis-hadis yang besar. Jadi dia kata macam mana kita hanya boleh ambil Quran, kita ambil hadis mutawatir. Ni sebenarnya dia nak buang, mula-mula dia buang hadis dulu. Mula-mula sebelum buang hadis dia buang ulama. Tak mau tengok ulama. Ulama ni semua jahannam, dia kata. Ulama ni tak betul. Belajar kat padang pasir, belajar dekat tempat unta, tak ada kemajuan, tak ada moden. Tak tahu sains. Ulama tak tahu sains, dia kata. Ulama tak tahu sains. Dia seorang tahu sains, kan. Yang sebut kat sini, kan, ulama dia buang ulama pun terbuang. Lepas tu dia buang hadis pula. Dia kata apa? Hadis ni tak sahih. Padahal hadis tu sahih. Ada hadis-hadis. Hadis ni walaupun dhaif, masih hadis. Masih hadis lagi. Masih hadis, cuma dia dhaif.
ataupun hadis dhaif jiddan. Ada ustaz kata hadis ni dhaif jiddan, dhaif, sungguh-sungguh dhaif, betul-betul dhaif. Yalah, dhaif, tetap dhaif. Adakah kamu berani mengatakan ini bukan hadis? Tak berani pula. Kan Yusuf Qaradawi, kan Yusuf Qaradawi menggambarkan satu ketika dia ditanya, kenapa tuan menggunakan hadis dhaif? Dia kata hadis dhaif ini masih hadis, kan, masih hadis lagi, walaupun dia dhaif masih hadis. Cumanya dia tidak boleh jadi hujah, tidak boleh jadi hukum. Untuk kita jadikan hukum tak boleh, jadikan hujah perbahasan tak boleh. Tapi hadis dhaif boleh amal tak? Boleh amal. Untuk kita sebagai peringatan kita, nasihat kita, untuk fadilat kita, untuk menggalakkan motivasi kita, kan, boleh guna lagi hadis dhaif. Tapi bila sebut hadis dhaif aja, seolah-olah dia macam hadis palsu. Hadis maudhu'. Maudhu' ni lain pula, palsu. Palsu tu bukan hadis. Kalau dia kata ini hadis palsu, ini bukan hadis, barulah kita tolak. Tapi kalau ada kebaikan pada dia, kita ambillah kebaikan dia. Cumanya bukan hadis. Kata-kata je lah. Kata-kata sahabat, kata-kata para ulama, kata-kata para hukama. Hukama ni orang yang bijaksana. Jadi kita ambillah juga kalau ada kebaikan. Sebab hikmah ni satu yang hilang daripada orang Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita senang-senang. Hari ni ada orang tolak hadis. Jadi sekarang ni saya nampak mula tolak hadis sahih, dia mula tolak. Mula tolak hadis sahih. Dia kata dalam hadis dalam Quran tak ada hudud, tak ada sekian. Maka dia kata tolak. Tujuan dia nak tolak Quran. Sekarang ni dia kata Quran dulu. Besok dah lama-lama Quran pun dia tak nak pakai, dia pakai buku lain. Buku syaitan. Baik, ya sebab tu tuan-tuan rahmat Allah SWT, pada hari ini kita nak tengok apa yang Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi berkenaan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai panduan kita untuk kita nak tajdid zuhud kita. Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Maka ini syurut dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala nurul qalb. Maka apabila telah masuknya nur qalb dalam hati seseorang, al-qalban fasaha wa insyarah. Maka apabila cahaya iman telah masuk dalam hati seseorang, maka dia akan menjadi terbuka dan menjadi lapang. Jadi hati kita ni lapang tak? Hati kita lapang tak? Hati kita tak lapang. Hati kita sempit aja. Mana tetamu aku tak datang, sempit. Mana klien aku tak sampai-sampai, sempit. Mana gaji aku tak dapat-dapat, sempit. Hati kita sempit, sakit, sempit. Bukan rempit, sempit. Rempit tu mat rempit kan. Sempit. Hati kita sempit. Kenapa hati kita sempit? Sebab cahaya iman belum masuk lagi. Atau masuk sikit je, sikit. Jadi dia ada juga lapang. Lapang ni kecil, sempitnya banyak. Macam gitu. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata iza dakhala nurul qalb. Apabila masuk nur, cahaya ke dalam hati seseorang, infasaha wansyarah, maka dia akan menjadi lapang, menjadi terbuka, menjadi tenang. Jadi kalau hati kita tak tenang, maknanya nur tu terhalang dengan dosa kita. Kita boleh check lah tu. Kita tak tenang, adalah benda menghalang. Awan mendung dosa kita ke, awan mendung dunia ke, awan mendung lalai ke, apa-apa pun. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, wa ma alamatul zalika ya Rasulullah? Wa ma alamatul zalika ya Rasulullah? Apakah alamat-alamatnya, tanda-tanda nur dah masuk itu ya Rasulullah? Ni kita nak tengok pada hari ni, kan? Mungkin tak sempat habis, tapi kita cubalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan kepada kita bila ditanya oleh sahabat, wa ma alamat, apa dia alamat? Alamat ni bukan address, kan? Alamat ni bukan email kita apa, kan? Ada sahabat-sahabat tanya, wa ma alamat zalik, kan? Apa dia alamatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun bagi email address. Itu kita kat sekarang, email address, kan? Maka ini apa tanda-tandanya? Alamat ni tanda-tanda. Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Astaghfirullahalazim. Rasulullah bagi sebiji pada kita. Sebiji dia bagi kat kita.
Kalau kita nak katalah Nabi, kalau Nabi depan kita ni, Nabi kata apa? Apa tanda iman? Kan? Tengok ni, kalau 3 perkara ni ada pada kamu, maka iman dah masuk dalam hati kamu. Kalau 3 perkara ni tak ada, iman tak ada. Belum masuk lagi, sikit sangat masuk. Begitu. Al-inabah ila darul khulud. Yang pertama sekali ialah inabah. Inabah ni pun nak kembali. Kita nak kembali. Iman masuk dalam hati, ada satu perasaan kita nak kembali kepada darul khulud. Apa dia darul khulud ni? Negeri yang kekal. Hati kita teringin nak masuk syurga Allah. Teringin nak masuk syurga Allah. Teringin tu nak kembali kepada syurga Allah tu. Itu tanda iman dah masuk. Kalau kita hari ni teringin nak balik kampung je, hari raya tak boleh balik kampung, sedih kan, dengar lagu P. Ramlee menangis kan, apa dah lama lagu tu kan, tak boleh balik kampung kan. Dengar nama Sudirman ni lagu balik kampung pun menangis juga. Yang sedih pun menangis, lagu gembira pun menangis, sebab tak boleh balik kampung. Kenapa? PKP ya. Jadi kita tak balik kampung, kita sedih. Tak boleh balik rumah, kita sedih. Tetapi tak boleh balik syurga ni, tak sampai syurga lagi, tak rasa apa-apa. Kat mana iman kita? Kalau Nabi depan kita ni, tercabar kita. Allahu Akbar. Ya Allah, aku tak rasa pun nak balik ke syurga ni, tak rasa nak balik jumpa Allah. Maka Nabi kata yang pertama sekali apa? Al-inabah ila daril khulud. Yang pertama, hati dia teringin sangat nak kembali kepada daril khulud, iaitu negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Ini saya akan cerita, akan terang. Saya baca dulu. Wattajafi an daril ghurur. Dan dia akan berpaling. Tajafi, dia berpaling. Dia tak mau dah melihat kepada darul ghurur, ataupun daril ghurur, iaitu negeri yang menipu. Apa dia? Dunia ni dia tak mau dah. Hati dia tak mau. Bukan maknanya dia tinggal dunia masuk gua terus kan. Tak, bukan macam itu. Tapi dia tak mau dah dunia tu. Dunia tu dia tak mau. Maknanya dia tidak jadi penumpuan dia lah, tak jadi fokus dia. Pakai orang punya ni sakit sikit. Dia punya dalam tapi bagus je. Baik. Wal isti'dad, mempersiapkan diri. Al-maut, mempersiapkan maut. Dia mempersiapkan diri dia nak mati. Qabla nuzulih, sebelum dia didatangkan padanya. Sebelum dia turun, sebelum maut datang kat dia, dia siap. Maknanya macam kita nak balik kampung kan, malam tu kita siap-siap. Apa kita siap? Kita pastikan baju kita siap, cukup nak balik kampung, cukup. Kita nak pergi travel mana-mana kan, baju cukup baju berapa helai. Kita nak pergi 7 hari nak memancing. Dr. Hadir kita suka mancing. Pergi mana ke Langkawi 7 hari, nak 7 hari mancing, siang malam. Baju cukup tak? Baju 3 cukup. Pagi satu pergi, satu pakai masa tu, satu pakai balik. Kenapa? Tak mandi tak apa, pasal kita dah sekeliling kita air kan. Atau nak balik kampung cukup tak minyak nak perjalanan, kita bersedia untuk perjalanan menuju kepada negeri yang kekal. Maka kata Rasulullah SAW, yang ketiga ialah mempersiapkan diri untuk mati sebelum datangnya mati. Hadis ni banyak orang dah baca dah, tetapi kita tidak benar-benar menghayati. Baik, kita tengok satu-satu. Dan macam mana kita nak beramal dengan hadis ini. Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ini. Yang pertama sekali, al-inabah ila daril khulud. Yang pertama sekali, orang yang ada cahaya iman dalam diri mereka, maka dia akan ada satu perasaan al-inabah. Inabah ni maknanya kalau kita tengok, saya baca sikit daripada apa yang saya dapat daripada kamus, daripada kamus. Naba ini punya dekat. Inabah ni satu yang dekat, satu yang kita nak sangat dekat. Naba ila syai, satu yang kembali kepada sesuatu yang kita biasa. Kita kembali sesuatu yang kita dekat dengan kita, yang rapat dengan kita, yang kita suka, yang kita biasa. Naba ilallah, iaitu kita nak kembali kepada Allah melalui taba wa lazima ta'atahu. Jadi kalau dalam kamus dia kata apa? Naba ilallah, kalau nak kembali kepada Allah dengan taat dan dengan melazimkan dengan taubat dan melazimkan taat. Dan kemudian anaba fulan ila syai', maknanya kalau dia kata anaba fulan ila syai', maknanya seseorang itu nak kembali kepada sesuatu, maka dia akan raja, dia ada harapan, letakkan harapan ilahi marratan ba'da, iaitu dia akan terus menerus berharap nak pergi. Itu maknanya inaba tu berharap kan. Ini antaranya lah, banyak lagi disebut kat sini dalam mu'jam, dalam kamus. Saya cuma nak ini. Kenapa saya pergi kepada makna ni? Sebab
Saya nak kita betul-betul faham, baru kita boleh amal. Kalau tak faham tak boleh amal, kan? Baik. Jadi secara istilah pula kita tengok apa kata-kata ulama-ulama kita lah, ulama yang mutakhir ni. Contohnya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dah meninggal dah. Dia kata apa maksud inaba? Inaba ini adalah kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Inaba ni kita kembali. Inaba ni bahasa kita ni kita pulang balik, pulang kembali, kan? Kembali kepada Allah dengan kita melaksanakan taat dan menjauhi maksiat. Itu maksud inabah. Jadi maknanya inabah ni maknanya kita kembali kepada Allah, kan? Dan makna inabah ini sebenarnya dia sangat rapat dengan taubat. Taubat pun kembali juga, kan? Taubat pun kembali juga. Jadi inabah pun kembali. Dia rapat tapi lain, dia punya penghayatan lain. Inabah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW itu lebih halus daripada taubat. Lebih halus daripada sekadar kita nak balik kampung. Saya nak balik kampung ni, hari raya ni nak balik kampung. Tak ada surat macam mana? Tak apa, ketua polis tu adik saya boleh dapat daripada dia, kan? Adik polis, boleh lah, kan? Polis kata, kenapa nak balik abang? Abang nak kena jaga mak ni, macam mana ni? Mak tak sihat. Yalah, tak apalah, faham. Dia pun tulis balik, kan? Polis bagi kebenaran. Ada kebenaran sebab, kan, dia kenal maknya dia, kan? Kemudian datang pula orang lain, saya nak balik juga tuan, kenapa? Mak saya meninggal. Mak meninggal, kan? Mak kena COVID tak? Ada positif. Tak boleh balik. Tak boleh balik pula, kan? Ini bukan polis di Malaysia ni, polis kat India, kan? Nak sebut kat sini, kan? Bukan saja dia nak kembali, tetapi dia ada harapan. Itu inabah. Dia berharap, dia bergantung. Kalau taubat, contohnya taubat ni maknanya, kalau taubat kita menyesal. Kita menyesal, kita berhenti dosa, kita tak buat dosa dah, tu taubat. Dan kemudian kita tak mau patah balik, itu taubat. Bersungguh-sungguh tak taubat. Tapi harapan kita Allah terima, tu bukan taubat, tu ar-raja, kan? Okey, inabah ni dia bukan saja, kalau inabah ni bukan saja bertaubat, tetapi juga dia melaksanakan ibadah atau inabah. Dia bukan saja bertaubat, dia melaksanakan ibadah. Kemudian dia ada dua sifat besar. Yang pertama, dia mempunyai sifat berharap. Dia harap sangat nak balik, nak sangat balik, sampai keluar iklan-iklan menangis sebab tak balik, kan? Iklan-iklan Malaysia lah, menangis sebab tak dapat balik raya. Betul lah, saya pun sedih. Tapi alhamdulillah mak saya dekat KL juga, bolehlah jumpa-jumpa kawasan satu tempat. Dia duduk di Muar tapi dah balik sini. Bukan balik sini, maknanya dia ada di sini. Alhamdulillah dapat jumpa lah. Sama tak sihat, kita jaga di sini, kan? Kalau di kampung tu tak ada orang jaga, ataupun yang jaga tu mungkin sibuk, jadi kita kat sini boleh jaga sama-sama ramai-ramai. Jadi alhamdulillah. Tapi yang tak dapat balik sedih, memang sedih. Saya dah boleh rasai perasaan sedih tu. Jadi dia bukan saja nak kembali ke akhirat, darul khulud, kembali kepada negeri yang kekal, tapi dia harap nak kembali. Ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Kalau katakan raya besok, kan, sehari sebelum raya dah ternanti-nanti dah tanya dah. Dan kemudian selepas tu, kan, dia bergantung, bertawakal kepada Allah untuk sampai sana. Itu inabah. Kemudian dalam satu yang lain pula, Syekh Abdullah Salih Fauzan hafizullah, dia kata apa? Inabah itu bermakna sama macam taubat. Dia kata inabah ni sama dengan taubat, tapi ulama-ulama menggambarkan bahawa inabah ini dia lebih halus daripada taubat. Maknanya dia bukan sekadar taubat. Taubat ni sifat kita menyesal, meninggalkan maksiat, kita bertekad tak nak ulang lagi, kan? Tapi inabah ni dia ada tiga-tiga tadi tu, tetapi dia juga menghadapkan jiwanya. Maknanya berharap pada Allah, menghadapkan jiwanya, bertawajuh kepada Allah. Dia mengerjakan ibadah-ibadah, buat sesuatu yang Allah suka, kemudian dia bergantung, tawakal pada Allah. Itu inabah. Inabah ni suatu yang kuat makna dia tu. Jadi bila Rasul kata apa? Inabah al-inabah, kan? Nak kembali kepada daril khulud, kembali kepada negeri yang kekal, iaitu akhirat, syurga. Maka hati orang beriman ni betul-betul berhajat sangat-sangat, bergantung, berharap untuk dapatkan, nak kembali. Bukan kembali 10 tahun dari sekarang, 100 tahun daripada sekarang, kembali kalau boleh hari ni nak balik, kalau macam itu. Itu maknanya iman kuat macam itu. Sebab tu orang beriman tak takut mati. Dia tak takut mati. Sebab kalau mati hanya pintu, mati ni pintu
untuk sampai kepada Allah di akhirat, nak jumpa dengan syurga Allah, nak jumpa dengan redha Allah, mati. Jadi tak takut mati. Mati ke? Sakit mati? Memang sakit. Semua orang sakit. Adakah orang mati tak sakit? Sakit. Habis tengok P.Ramlee mati tersenyum, mati dalam iman, sakit. Itu berlakon, bolehlah ketawa-ketawa macam itu. Tengok dia mati sungguh-sungguh, ketawa tak? Belum tahu. Wallahu alam. Yang sebut kat sini rahimallah, Bila Tan Sri P.Ramlee, mudah-mudahan Allah terimalah amalan soleh dia. Kalau dia ada amalan soleh, mudah-mudahan Allah terima amalan soleh dia. Kalau dia ada dosa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Kalau dia ada kelemahan, mudah-mudahan Allah tutup kelemahan dia. Jadi kita doakanlah kebaikan kepada orang yang ada di depan kita, tak kira siapa. Kita doa kebaikan, jangan doa laknat. Walaupun dia jahat, jangan. Kecuali memang dah Allah laknat. Tapi tak apalah, Allah dah laknat dia. Macam Iblis, Allah dah laknat. Fir'aun, Allah dah laknat, tak apalah. Tapi kalau yang Allah tak laknat lagi, tak sebut dalam Quran, jangan doa buruk kepada dia. Baik, jadi sebab itu disebut kat sini, sekiranya seseorang itu nak kembali kepada Allah dengan menyesal dosa sebagainya tadi, itu disebut at-taibun. Taibun orang bertaubat. Tetapi sekiranya dia bukan sahaja bertaubat, menyesal, tinggalkan dosa, buat sungguh-sungguh jauhi benda yang tak elok, kemudian dia berusaha memperbaharui sikap dia, maknanya meningkatkan diri dia, meningkatkan diri dia tadi, meningkatkan amalan dia, memperbaiki hubungan di hadapan Allah, maka orang inilah disebut munib, orang yang inabah. Orang yang inabah ni maknanya dia bukan saja menjauhkan dosa, beribadah, tetapi dia meningkatkan diri dia. Itu disebut munib, orang yang ada inabah. Kalau dia tidak meningkatkan diri dia, maka dia disebut taib, iaitu orang yang bertaubat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan menggunakan orang yang bertaubat nak kembali kepada daril khulud, tetapi Rasul menggunakan inabah. Inabah maknanya strong, kata yang kuat untuk kita faham bahawa macam mana nak mengamalkan hadis ini, macam mana kita nak beramal dengan hadis ini, nak melakukan tajdid zuhud kita. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, Allah sangat mencintai, Allah sayang kepada orang yang munib. Allah sayang kepada orang yang munib. Salah satunya Allah berfirman dalam surah apa ni, Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sadaqallahu alazim. Dan berinabahlah kamu, bahasa kita lah, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, maknanya bertaubatlah kamu. Maknanya inabah ni, disebut inabah ni termasuk dalam taubat. Ada taubat dalamnya. Dalamnya ada taubat. Dalamnya ada taubat, dan ada lagi dia meningkatkan taubatnya. Taubat, meningkatkan taubat, dan kemudian meningkatkan lagi dia punya apa dia panggil tadi, harapan dia. Dia panggil pergantungan, tawakal kepada Allah. Maknanya inabah ni strong. Sebab tu ada tempat Darul Inabah di Kedah, ada satu tempat inabah. Bagus nama ni. Maknanya kembali kepada Allah, inabah ilallah. Jadi Allah gambarkan apa? Dan berinabahlah kamu, maknanya kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, wa aslimu. Allah tambah lagi, dan kamu menyerah kepada Allah, kamu pasrah, serah bulat-bulat. Maknanya orang yang berinabah ni, dia bertawakal kepada Allah, dia bertawakal, hati dia bergantung pada Allah. Dia nak balik ke negara akhirat ni, kan? Kemudian Allah gambar kata, wa aslimu, dan kamu serahlah bulat-bulat diri kamu, pasrah diri kamu. Sebelum apa? Kan? Min qabl an ya'tiyakumul azab, sebelum datangnya azab. Jadi Allah gambarkan pada kita, kalau kita nak amalkan hadis ini, kalau dalam konteks akhir zaman, sebelum datang Dajjal, sebelum datang pelancangan Dajjal pada kita, sebelum datang kesusahan-kesusahan yang mungkin bencana alam, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah apa-apalah, tak kira masalah apa, sebelum datang kesusahan di dunia, inabahlah, kembalilah pada Allah dan berserahlah kepada Allah. Ini kunci. Ini kunci. Kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Untuk mendapatkan pertolongan Allah mesti ada al-inabah dan aslamu. Kamu serah diri kamu kepada Allah, dan kamu sebelum itu kamu kembali kepada Allah sepenuh hati kamu, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam konteks akhirat,
sebelum datangnya azab Allah di akhirat, summala tunsarun, kemudian kamu tak ada pertolongan lagi. Jadi pertolongan yang ada, ni kita boleh apa namanya, kita boleh jadi pengajaran. Saya minta tuan-tuan share lepas ni kot. Kami tukar balik lah daripada private kepada public. Mungkin boleh share. Sekarang ni mungkin tak boleh share, sebab tadi dah tukar kepada kemarin dah tukar kepada private. Agaknya lah, saya pun tak tahu. Saya nak kena tanya orang yang tahu. Jadi tak apa, insyaAllah tuan-tuan, kita share kemudian. Jadi kita lihat di sini bagaimana kalau kita jangka kita akan dapat azab di dunia ni. Contohnya datanglah kesusahan-kesusahan. Apa kunci nak dapat pertolongan Allah? Allah sebut dalam ayat ni, yang pertama al-inabah, yang kedua kita serah diri, aslimu lahu, serah diri padanya, pada Allah. Jadi al-inabah dan aslimu, ini dua kunci pertolongan Allah bersama kita. Ini Allah sebut dalam Quran ni. Jadi maknanya orang yang beriman memang dia ada sifat ni, sifat al-inabah dan juga aslimu. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah SWT menyatakan dalam ayat ini, dihurai oleh para ulama kita. Contohnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia kata apa? Dan inabahlah kamu kepada Rabb kamu, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu itu, iaitu dengan hati kamu. Dia kata dengan hati. Ini amal hati ni. Inabah ni amal hati. Bukanlah maknanya nak kembali kepada Allah pakai jubah 24 jam. Ikut sunnah kata kembali pakai jubah 24 jam. Nak naik kuda, koyak pula jubah. Contoh jadi maknanya inabah ni nombor satu ialah kita faham hati. Hati kita nak kembali pada Allah. Kemudian aslimu, serah diri, berserah bulat-bulat, pasrah kepada Allah pun juga hati. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia kata inabah itu kepada Rabb kamu dengan hati kamu, dan pasrah kepadanya. Kamu pasrah, serah bulat pada dia. Ini pertolongan Allah. Sebab tu Al-Mahdi akan menang di akhir zaman. Bukan sebab Al-Mahdi itu ramai, bukan sebab Al-Mahdi itu belajar silat, pandai silat, bukan sebab dia ada duit banyak. Dia dah tak pakai duit dah. Masa tu dah digital currency, tak ada duit dah, semua pakai 0101 je. Tak ada duit dah, emas je kalau ada pun. Siapa yang simpan emas sikit-sikit tu simpan lah kan. Mungkin tak ada kekuatan-kekuatan senjata macam mana orang kafir, tetapi dia ada inabah, dia kembali kepada Allah, dia aslimu lahu, dia berserah padanya, dia berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah Allah berikan kemenangan. Sebab apa Allah gambarkan kat sini? Hendaklah kamu berinabah dan kamu menyerah diri kamu bulat-bulat kepada Allah sebelum datangnya min qabli an ya'tiyakum azab, sebelum datang kepada kamu azab, kesusahan, summala tunsarun, dan tidak ditolong. Maknanya kalau nak tolong kena adalah inabah dan aslimu. Ini satu konsep yang penting sangat kita nak kena faham dalam usaha kita nak mentajdidkan zuhud kita di atas tarbiyah yang kita nak lalui ini, insya-Allah. Dalam ayat yang lain contohnya, minta maaf, ayat tadi juga dihurai oleh Syekh Sa'di. Dia kata kepada Rabb kamu pasrahlah kepadanya, kamu pasrahlah kepadanya. Baik. Jadi nombor satu nak tajdid zuhud. Macam mana kita nak tajdid zuhud? Nombor satu ialah kita kena ada inabah dan aslimu. Maknanya yang pertama sekali kita kena ada satu perasaan nak bertaubat kepada Allah, menyesal dosa kita. Maknanya ni tajdid ni, nak buat tajdid, nak zuhud ni, kita kena menyesal dosa kita, sensitif dengan dosa kita, menyesal dosa kita, dan kemudian kita perbaiki diri kita. Tinggalkan dosa tadi, tinggalkan dosa, kita bertaubat, kita tinggalkan, dan kemudian kita perbaiki taubat, tingkatkan lagi taubat, tingkatkan dengan taubat, dengan perasaan menyerah diri kepada Allah dan perasaan bergantung pada Allah. Ini amal tajdid zuhud yang pertama. Jadi yang pertama kita kena ada perasaan ni, insya-Allah. Kemudian yang kedua Nabi gambarkan dalam hadis tadi tu yang kita baca tadi, wattajafi an daril ghurur.
Maksudnya salah satu tanda iman telah masuk, cahaya iman telah masuk dalam hati kita. Cahaya iman telah masuk dalam hati kita ialah kita menjauhkan watajafi an daril ghurur, dan kita berpaling. Kita berpaling daripada daril ghurur. Daripada mana? Daripada negeri yang menipu. Negeri yang menipu ni apa? Dunia. Jadi hati kita ni nak berpaling daripada dunia. Lagi kuat hati kita berpaling daripada dunia, maka lebih kuatlah kita untuk berzuhud kepada dunia. Lagi kuat kita untuk berzuhud kepada dunia. Jadi kita berpaling daripada dunia. Hati berpaling. Pakaian masih pakai, ni dunia ni. Pakaian ni dunia ni, kan? Cermin mata ni dunia ni, kan? Kopiah ni dunia ni. Semua dunia, kan? Fizikal kita masih lagi ada dunia, sebab kita masih hidup di dunia. Jangan kita buang pula. Buang semua, buang perabot, kan? Buang kursi, duduk bawah atas tanah, ataupun atas apa ni, tikar. Kenapa? Nabi tak duduk atas kursi. Kita pun kena buang kursi. Kita dah ada kursi, kan? Buang kursi. Dah ada kursi, buang kursi. Kalau nak buang, baik bagi saya. Ataupun jual, kan? Jual, ambil duit tu bagi sedekah dekat Palestin. Tapi Nabi tak suruh begitu. Apa yang kita maksud berpaling ialah hati tadi. Hati berpaling daripada dunia. Jadi digambarkan sini, apa maksud berpaling ini ialah kita menjauhkan dunia yang menipu. Hati kita ni, hati, perasaan kita. Kalau kita sayang dengan dunia, itu maknanya kita bukan berpaling. Kita sayang. Walaupun rumah kita tak ada TV, rumah kita tak ada peti ais yang besar-besar, rumah kita tidak ada washing machine, rumah kita tidak ada katil, rumah kita tidak ada alamari. Wah, kita pergi rumah orang, wah, semua tak ada lah dunia, kan? Rupa-rupanya tak ada sebab dia memang tak ada duit nak beli. Hati dia kalau boleh nak beli, kalau boleh nak TV sebesar-besarnya dengan home theater sekali, kan? Ada semua ada. Peti besi, bukan peti besi apa? Peti ais semua sekali nak. Alamari jati semua sekali nak. Tapi dah tak ada duit, Allah tak bagi, tak belilah. Itu bukan hati yang berpaling. Hatinya tidak berpaling, tapi dia tak ada. Kenapa tak ada? Bukan sebab dia tak berpaling hatinya, tapi memang dia tak ada duit nak beli. Itu bukan berpaling. Itu bukan berpaling. Berpaling ni maknanya walaupun dia ada rumah, walaupun dia ada segala yang kelengkapan hidup dia yang Allah izin sebab dia mampu, dia belilah apa sekadar dia mampu, yang dia perlu dia belilah, kan? Tapi hati dia tidak terikat, tidak terpikat, tidak sayang kepada dunia ni. Hati dia berpaling. Watajafi, berpaling, an daril ghurur, daripada negeri yang menipu, jadi kalaulah dia dulu sibuk dengan dunia, maka apa maksud berpaling di sini? Maka dia mula sedikit demi sedikit, ni amal. Macam mana nak amal ni? Macam mana nak amal hadis ni? Dia mula sedikit demi sedikit hatinya hilang daripada kesibukan dunia. Hatinya dah mula tak sibuk dengan dunia dah. Hati tak sibuk dengan dunia. Hati dia sibuk dengan akhirat. Tapi dia ada lagi dunia, ada baju lagi, ada semua ada lagi. Dia bukan buang semua, kan? Kalau buang semua tu, maknanya dia membazir lah pula pakaian dia semua tu, kan? Kena ada benda yang perlu terutamanya. Kalau dulu dia kata dunia ni difikir-fikirkan, sentiasa berfikir, macam mana nak cari duit ni, macam mana nak kaya, macam mana nak dapat pangkat ni, macam mana nak cari dunia dulu. Hatinya sentiasa fokus kat situ, fikirannya sentiasa. Namun sekarang dia mula mengurangkan fikirannya, mula tak fikir dah dunia ni, mula dia fikir tentang macam mana nak membaiki akhirat dia. Terutamanya orang yang umur 40 tahun ke atas ni, terutamanya orang dah 50 tahun 60 tahun ni, dah dekat sangat dah nak tinggalkan dunia ni, masih lagi nak dunia ni, masih lagi lalai dengan game, masih lagi, kan? Kita ingat 40 tahun ke atas ni dah bertaubat, tak juga, nak lagi 40 tahun ke atas, ataupun 30 tahun ke atas. Kita ingat 30 tahun ni muda lagi, dah tua dah. Sebab tu bila ditanya berapa umur kamu, kan, how old are you, kan, I am 30 years old. 30 years old, 30 tahun tua, kan? Tua, kan? Jadi kita lihat sini sebenarnya hati kita lah yang nak kita palingkan daripada dunia.
Maka hati mula menjauh, hati mula tak berminat dah. Mula merenggang dengan dunia. Itu tanda cahaya iman dah masuk. Tanda cahaya iman dah masuk. Barulah kan, dia kata apa pun yang dia nak semua untuk akhirat. Kalau dulu hobinya kumpul stamp hobi kumpul stamp, tuan-tuan, kalau stamp dia boleh guna tu tak apa juga, tapi suka sangat tengok stamp. Cuma hati tu dengan dunia. Hobi kumpul stamp, hobinya kumpul harta. Kalau dulu hatinya, hobi ni kumpul apa dia, macam-macam lah kita nak kumpul. Ada orang kumpul kereta dekat dia punya rumahnya, kereta banyak kereta. Kalau rumah tak apa, istana kan, banyak kereta, kereta macam jenis-jenis semua ada. Mengumpul harta, sekarang sudah kurang. Hati dia mula tak berminat dah nak kumpul dunia. Tidak seperti dulu, tidak sehebat dulu. Ini maknanya cahaya iman dah mula masuk. Tapi kalau dia tak nak kumpul kereta, tak nak kumpul dunia apa ni, sebab dia memang tak mampu, itu maknanya bukan hati yang berpaling. Hati nak, cuma tak boleh. Ni kita kena tahu ni, kita kena rasa betul kan. Tanda cahaya iman telah masuk ke dalam hati, maka fikirannya, pemikirannya, hati je, fokusnya untuk urusan dunia sudah jauh dikurangkan. Maka dia buat sesuatu bila keperluan, bila dia buat. Dia buat satu, dia buat sungguh-sungguh. Sebab tu ibadah. Nak tolong Islam, meniaga, kena meniaga betul-betul supaya banyak duit. Ni saya nak umumkan, Palestin memerlukan bantuan. Palestin memerlukan bantuan. Sekarang ni ada beberapa orang nak kontak saya di sana, tapi saya tak boleh buka sebagai umum siapa nak kontak personal. Palestin kumpulkan memerlukan kepada bantuan sekarang ni. Dalam keadaan sekarang ni lah kita kena bantu untuk mereka rebuild balik semula kerosakan. Jadi cahaya iman masuk, fikiran dan urusan dunia mula kurang. Keinginan untuk berlama-lama hidup di dunia pun dah kurang dah. Keinginan untuk berlama-lama, kalau boleh aku nak jumpa Allah dah. Kalau boleh aku nak masuk syurga dah. Kalau boleh aku tak nak dah susah-susah ni. Tak ada kan. Ada seorang kawan saya dulu sebutlah buat apa pun, maksiat apa pun dia buat, semua buat. Cuma dia kata bunuh orang dia tak. Bunuh orang saja dia tak. Tapi lain semua dia buat. Sekarang ni umur dia dah dekat 50 lah, 40-an, dekat 50 lah. Dia kata bang, dia kata saya tak ada teringin pun nak buat apa-apa benda dunia ni. Dah tak teringin dah dia kata. Dah tak teringin dah. Maka dia kata keinginan untuk berlama-lama di dunia pun berkurang. Dia teringin akhirat. Ini cahaya iman dah masuk. Cahaya iman dah masuk. Itulah tanda cahaya iman telah masuk dalam hati. Maka cahaya itu tidak akan menempel di luar. Cahaya tidak akan ada kat luar. Cahaya akan masuk dalam hati. Maka kawan-kawan dunia pun dah mula kurang. Dulu kawan-kawan sama-sama belajar pun dah mula kurang. Kalau kawan-kawan tu ada kebaikan akhirat, dia akan berkawan lah. Kawan tu ada kebaikan akhirat, dia akan berkawan. Kalau kawan dunia ni setakat nak mengetih mana-mana, nak bincang-bincang dunia ni, dia dah mula malas lah. Dah mula malas. Sebab apa? Hati dia terasa tak penting pun kan. Kawan-kawan dunia, ahli dunia, dia telah menjauhkan. Maka dia boleh menjauhkan ahli dunia. Dah jarang berjumpa. Kalau dulu satu hari sampai 4-5 kali jumpa kawan-kawan dunia kan, dululah. Sekarang ni kan, mungkin kan, nak jumpa seminggu sekali pun susah. Maknanya hati dah, iman dah mula masuk. Dia dah tak rasa dah kepentingan untuk bersama-sama dengan orang yang ajak dunia je. Ini kan, iman. Apabila kita kata nurul iman yang telah masuk ke dalam hati. Nurul iman telah masuk ke dalam hati. Maka apa amal yang kita boleh lakukan di sini untuk tajdid zuhud kita? Amal yang kedua, amal yang pertama tadi taubat dan memperbaiki taubat kita. Tanda zuhud, kita taubat dan memperbaiki taubat, inabah, kembali kepada Allah. Kembali dengan perasaan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ni amal hati ni. Jadi amal yang kedua, tajdid zuhud yang kedua ini, amal ialah kita mengutamakan projek mati. Saya sebut agak kasar sikit lah, projek mati. Apa projek nak bawa masa mati nanti? Projek akhirat. Jadi maknanya apa sahaja yang kita buat, yang kita sibukkan pada hari ini, ialah apa yang kita nak bawa kepada dalam kubur kita, apa yang kita nak bawa dalam pada akhirat kita. Itu projek mati. Projek mati dipanggil. Saya panggil projek mati. Kalau sini projek nak buat jalan raya, projek mega-mega kan. Ni projek nak dapat syurga Allah.
Jadi maknanya kalau dulu sibuk 4-5 jam mencari dunia, maka sekarang kita kurangkan. Kalau dulu sampai 8 jam kita cari dunia satu hari, sekarang kita kurangkan mungkin 2 jam sehari je. 2 jam sehari je kita bekerja, kita fikir dunia ataupun untuk mencari sesuatu yang dunia ni. Tetapi yang lain tu projek nak membawa kepada kematian. Mesti ada kematian. Kalau kita bekerja pun bekerja yang membawa kepada kesempurnaan akhirat. Kalau kita belajar pun belajar membawa kesempurnaan akhirat. Jangan pula kita kata nak kiamat ni berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Belajar ni ibadah. Ada orang ni nak Dajjal nak keluar dah ni. Mari kita sama-sama beruzlah di dalam hutan. Beruzlah dalam hutan, nanti tak sempat nanti. Kalau dia datang kita habis. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Saya sebut sini, bukan sunnah. Sunnahnya ialah kita buat macam biasa, bekerja macam biasa, belajar macam biasa, hidup macam biasa. Tetapi kita pastikan kehidupan kita, pekerjaan kita, belajar kita, segala yang kita lakukan untuk akhirat. Itu baru sunnah. Itu baru sunnah. Projek mati saya sebut. Projek mati. Maknanya bukan melarikan diri. Sebab tu melarikan diri, konsep hijrah, konsep uzlah di akhir zaman bukannya kita buat bila-bila masa kita nak buat, tetapi ketika ada menepati syurut dia, sifat-sifat dia, syarat-syarat dia. Ni yang sunnah. Saya dah cerita dah benda ni dah sebenarnya, tapi masih tak faham lagi. Kita masih takut lagi. Saya nampak dalam sisi kadang-kadang bincang benda-benda yang menakutkan kita, sehingga menyebabkan kita kena lari. Nak lari ke mana? Kita nak lari daripada mati ke? Kita nak lari daripada ujian Allah? Ujian Allah akan tetap sampai. Sebab tu saya kata yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah. Rahmat Allah bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan sunnah Rasulullah, panduan hidup kita bersama dengan sunnah, bukan bersama dengan ketakutan. Allah tak tolong kita bila kita takut. Allah tak tolong kita bila kita terdesak dan kita minta-minta. Tak. Allah tolong kita bila kita bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tolong kita bila kita bersama dengan iman, bersama dengan takwa. Baru Allah tolong. Baru Allah tolong. Kalau tidak, Allah tak tolong. Duduklah dalam hutan, Allah tak tolong. Kecuali kita masuk dalam hutan tu ada sunnahnya, ada sifat dia. Saya sebut contohnya ada orang menggunakan Al-Kahfi. Al-Kahfi ni 7 orang yang bersama-sama lari masuk gua tu. Last minute, very last minute. Very last minute. Apa last minute-nya? Last minute-nya apabila besoknya dia nak kena jumpa menghadap raja dan kalau nak dihukum. Kalau dia tak bersama dengan akidah raja, maka dia akan dibunuh. Malam tu dia lari. Malam tu dia lari. Besok nak kena hukum, malam tu dia lari. Berapa lama? Tak sampai sehari pun. Nabi SAW hijrah. Betul, sahabat-sahabat dia suruh pergi hijrah dulu. Ini strategi. Tetapi Nabi sendiri, hari dia nak dibunuh, hari dia nak bunuh, saat-saat dia nak dibunuh tu, masa tu dia keluar hijrah. Masa tu dia keluar hijrah. Jadi kita kena tengok lari dari vaksin. Saya sebut sini, sekali lagi saya sebut, vaksin dia tak boleh wajibkan. Kami sedang bercadang, Tok Ki hantar mesej kat saya pagi tadi, kita nak saman mana-mana agensi kerajaan, mana-mana yang nak memaksa kita ambil vaksin. Vaksin yang ada pada hari ini mungkin 1 juta. Mungkin 1 juta dosage. Kemudian dia nak paksa kita ada 32 juta. Bagilah orang yang nak dulu. Kalau kita tak nak lah, ni bagi orang yang tak nak. Kalau nak tak apa, bagilah, ambil lah, tak ada masalah. Ambil lah kalau dia nak, ambil. Kalau tak nak, jangan paksa. Macam itu je kita senang. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Kenapa kita nak takut dengan vaksin? Belum sampai waktunya. Jadi hari ni kelang kabut hari ni. Kelang kabut, saya tengok kelang kabut. Sebab tu saya nak reshuffle balik sisi, saya nak reshuffle balik. Kalau betul-betul nak ikut sunnah, insya-Allah bersama dengan sisi. Kalau tidak, insya-Allah kita boleh tafadhal, boleh ikut sisi mana-mana dan lain tempat lain pun tak apa. Sebab ganggu kita persiapan kita ni. Kita kena ikut persiapan ikut sunnah, bukan persiapan ikut emosi kita, ikut sangkaan kita.
Ini saya kena cakap pada tuan-tuan perempuan cara terus terang. Sebab saya dapat nota-nota, macam-macam saya dapat nota. Dan setiap kali nota tu saya kata, saya dah banyak kali dah ulang. Mungkin tak perasan agaknya. Tapi tak apa. Saya bukan marah. Saya tak marah. Cumanya saya nak perjelaskan sahaja. Dengan nada yang tegas. Nada yang tegas. Jangan berhenti kerja. Jangan berhenti belajar. Jangan tinggal rumah, jual rumah. Kecuali memang kita nak pindah sana, nak berhijrah, nak ada tempat situ, ada kerja, ada, tak apa, pergilah. Tak apalah. Tapi nak bersembunyi ni, bukan, jangan, bukan cara macam itu. Tapi kalau dah ada tempat-tempat yang tu, tak apa, buatlah, bersedialah, tak apa, bersedialah. Bersedia boleh, tapi jangan sampai kita panik. Satu, panik, jangan panik. Yang kedua, kita lari sebab takut. Kita lari sebab takut. Itu salah. Kita lari kerana nak selamatkan din kita, nak selamatkan membina kekuatan umat bangkit. Itu tak apa. Kena betulkan niat. Sebab saya nampak kadang-kadang dia ada unsur perniagaan di situ. Dia ada unsur bisnes kat situ. Ada unsur bisnes. Jadi kita bimbang tipu daya syaitan masuk dalam hati-hati jiwa-jiwa yang ada. Saya tak tuduh siapa-siapa. Jangan pula kita kata saya tuduh siapa-siapa. Jadi sini saya masuk sini, dan kalau boleh kita kena faham bahawa projek sunnahnya ialah projek mati. Projek mati ni bukanlah kita bunuh diri. Projek mati maknanya segala yang kita lakukan, belajar kita, kerja kita, perbualan kita, percakapan kita, untuk mempersiapkan kesempurnaan akhirat, bukan kesempurnaan dunia. Itulah maksudnya projek mempersiapkan kematian kita. Jadi orang yang faham akan zuhud ini, amalnya, maka dia akan mula tengok. Dalam amal ni bukan untung dunia sahaja dipikir. Yang pertama sekali untung akhirat. Lepas tu baru dunia untuk dia gunakan untuk keperluan dia. Nak bagi makan anak-anak, nak bagi buat rumah, nak bagi beli kereta, tak apa. Tapi akhirat dulu. Dia nak beli kereta pun sebab kereta tu nak guna untuk dakwah, nak guna untuk tarbiyah, nak guna untuk jihad, nak guna untuk bantu Islam, nak guna untuk bantu keluarga. Maksudnya kereta tu nak berkhidmat, beribadah. Itu bahagian kereta, bahagian rumah, bahagian kerja, bahagian belajar. Bahagian berkawan pun sama. Berkawan untuk mendapatkan akhirat. Bukan berkawan untuk dunia. Masa dah habis dah. Tak ada masa lagi nak berkawan untuk dunia. Sebab tu siapa-siapa yang masih lagi terikat dengan game contohnya, dengan dunia contohnya, maka kena betulkan cepat-cepat. Bertaubatlah. Berkawan kerana Allah, berkahwin kerana Allah. Saya urai dua siri yang lepas. Berkahwin pun kerana Allah juga. Jangan tengok handsome dia, jangan tengok hebat dia, kaya dia. Tengok dia boleh bantu akhirat kita, insya-Allah kita bersama dengan dia. Tak lama sangatlah hidup kita kat dunia ni. Tak lama. Jadi insya-Allah. Jadi itulah amal tajdid zuhud yang kedua, iaitu kita mengutamakan projek akhirat. Projek untuk mendapat akhirat. Jadi tak kira kita muda atau tua. Orang muda pun sama, orang tua pun sama. Bila dia dapat cahaya iman, kata Nabi, bila dapat cahaya iman, maka maka dia akan tinggalkan dunia yang menipu. Hati dia berpaling daripada dunia yang menipu. Dia akan tengok kepada kesempurnaan akhirat. Jadi kalau sebelum ini dia ditawarkan dengan bagai-bagai, mencari tawaran-tawaran kerja ke apa, sekarang ni orang bagi tawaran pun dia tak mau. Tawaran tak mau. Kenapa? Dia nampak dah keperluan akhirat lebih, bukan hanya sekadar keperluan dunia. Yang ketiga, sikit lagi tuan-tuan, saya teronjang sikit lagi, saya nak habiskan tajuk ni, hadis ni. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Jadi yang ketiga, amal untuk kita tajdid zuhud kita ini, kata Nabi, ialah mereka ini adalah orang yang sentiasa mempersiapkan diri dia untuk kedatangan al-maut, sebelum datangnya maut itu. Maka kembali kepada negeri yang abadi. Fikirannya pun mula berfikir, kalau aku mati agaknya dalam kubur nanti macam mana ya. Mula fikir. Kalaulah aku mati besok, agaknya anak aku ni nak bacakan tak Fatihah kat aku. Anak aku ni boleh tak jadi imam sembahyangkan aku. Sebab kalau anak jadi imam sembahyangkan, tentulah dia sembahyang sungguh-sungguh, dia sedih, dia menangis. Kemudian lepas tu apa jadi? Kan? Allah terimalah doa-doa dia. Sebab ada stesen-stesen yang kita perlukan untuk mengampunkan dosa kita. Salah satu stesen
Yang diperlukan untuk Allah ampunkan dosa kita ialah ketika kita mati, orang sembahyangkan kita, orang doakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang doa tu sejuta orang. Ketika kita mati, itu Allah ampunkan dosa kita dengan sebab doa orang tu. Apa lagi doa anak kita? Doa anak kita yang memang sedih, memang sayang kat kita, sedih kat kita, kita meninggal dunia, dia pun doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Dia doa sungguh-sungguh. Tentulah Allah ampun. Allah ampunkan dosa mayat. Allah ampunkan dosa si mayat, kata Nabi. Allah ampunkan dosa si mayat. Kalau yang mendoakan itu semuanya orang yang soleh-soleh, anak-anak yang soleh-soleh kan. Jadi kita dah mula fikir dah. Al-isti'dad, kita mempersiapkan diri kita lil maut, untuk berhadapan dengan kematian sebelum datangnya mati. Jadi bila kita fikir-fikir, agaknya besok kita tinggal anak kita kan. Along-along, ya bah kan. Agaknya kalau abah mati besok, kamu nak jadi imam tak? Semayang abah mati besok. Tanya kan, tuan-tuan. Ayah mati besok, engkau boleh jadi imam tak? Tak getilah ayah. Alah, ayah minta tu je. Engkau tolonglah jadi imam. Sebab apa? Kalau engkau jadi imam, kau baca doa, kau baca dengan ikhlas. Sebab bapak engkau sendiri, engkau sedih. Orang lain tu imam baca tak ada perasaan, dia baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedap dia baca, tapi tak ada perasaan. Anak baca, mungkin dia tak hafal panjang, lepas pendek je. Allahumma firlahu warhamhu. Itu je dah hafal. Wa'afihi pun dia terlupa. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Itu dia ulang. Orang lain amin, 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 amin. Dia baca sepenuh perasaan. Allah ampunkan dosa bapak je tadi, mak je tadi. Jadi bila kita dah mula bersiap, kita tengok anak kita macam mana. Mula-mula kita tengok diri kita dulu. Tadi tu kat atas tadi. Diri kita. Lepas tu tengok anak kita pula. Oh, anak akulah. Rupa anak aku ni tertinggal ni, seorang ni. Sembayang pun tak ni. Sembayang pun tak. Macam mana dia nak doakan aku? Kita pun mula pelan-pelan pujuk dia. Kan? Angah kan. Angah sayang abah tak? Sayang kan. Kita baru bagi dia duit, belanja sikit kan. Sayang kan. Kalau abah mati agaknya Angah besok doakan abah tak? Mestilah doa betul ke? Yalah, Angah sayang abah, Angah doa lah. Habis sekarang ni Angah semayang pun tak, macam mana Angah nak doa? Dia pun diam kan. Angah lemah lah. Macam lah, kita sama-sama semayang. Nanti kalau abah mati besok, Angah dah biasa semayang. Angah boleh doa ke abah, ke ayah nanti kan. Macam itu kan. Kita dah mula fikir, ajak anak kita fikir sekali. Tapi kalau Angah mati dulu macam mana? Angah mati dulu, abah akan doa ke untuk Angah lah. Situ kan. Jadi masing-masing dah berfikir tentang al-isti'dad kan. Isti'dad dengan mempersiapkan diri untuk lil maut, untuk kematian. Ini adalah tanda nur iman dah masuk dalam hati kita. Bila nur iman dah masuk dalam hati kita, kita akan bincang benda macam itu kan. Lepas malam-malam kita minta maaf lah, saya ada buat salah kat awak kan. Cakap kat isteri kita, cakap kat suami kita. Kenapa? Kan raya-raya dah lepas, baru lepas minta maaf. Dah saya teringat, kalau saya mati besok macam mana? Kalau saya mati besok, boleh tak saya pesan sikit-sikit ni? Apa dia? Jangan cakap saya mati dia, takut dia kata kan. Tak, ini benda yang pasti. Kita bincang ni. Bukan bang terbiak ni, memang kita bincang ni. Ustaz Nur Azman baru beritahu ni. Nak bincang apa dia? Okey, kalau saya mati besok, nombor satu, yang mandi mayat tu saya tak nak orang lain. Saya nak anak-anak saya. Saya ada ramai anak. Saya ada 10 orang anak. Saya nak semua anak saya mandikan saya. Yang laki-laki lah. Kalau laki-laki, kalau perempuan. Saya nak semua mandikan saya. Saya tak nak orang lain. Malu saya nanti. Orang tengok saya punya badan semua. Boleh tak? Okeylah, nanti saya cakap lah dengan anak-anak. Cakap kat isteri kan. Kemudian yang kedua, saya nak minta Along jadi imam. Ataupun Angah jadi imam. Kenapa? Angah dia dah hafal 30 juz, dia soleh, dia bagus. Bagi dia jadi imam. Saya tak nak imam lain. Saya tak nak imam tu, imam ni. Saya tak mau. Saya tak mau imam masjid negara pun saya tak mau. Saya tak mau imam mufti pun saya tak mau imam. Saya nak anak saya. Waktu isteri kata, insya-Allah boleh. Apa lagi bang? Kemudian kalau saya ada harta-harta apa semua, jangan ambil dulu, bayar hutang saya dulu. Cakap dah siap-siap. Cakap siap-siap. Jadi ini bersiap al-isti'dad, dan kita bersedia isti'dad lil maut. Kita mempersiapkan diri kematian. Jadi apabila kita dah berfikir, iman dah mula masuk, kita mula merancang. Jadi bila kita dalam kubur besok, kan anak kita doa kita, isteri kita, suami kita doa kita, kawan-kawan doa kita. Cakap dengan kawan-kawan, Assalamualaikum, hari ni saya nak belanja kamu semua.
Nak belanja, mari sini semua datang makan. Makanlah, aku bayar hari ni. Aku bayar semua hari ni kan. Makanlah kata. Lepas tu dia kata, kau ni buang tebiat. Tak, bukan. Ni bukan buang tebiat ni. Aku ada pesanan nak sampai kat kau ni. Ni bisnes aku ni. Apa dia? Semua tunggu. Apa bisnes apa? Projek apa? Macam ni. Aku minta besok bila aku mati, nombor 1, saham aku ni, aku kan ada 50% dalam ni. Saham aku ni engkau gunakan, transfer kepada semua untuk perjuangan Palestin. Habis anak-anak aku dah siap dah. Aku dah siap dah. Hak ni untuk Palestin. Oh macam itu. Okey. Ini aku pesankan kau ni. Yang kedua, jaga syarikat ni. Sebab syarikat ni aku yang mulakan. Jadi engkau jaga, jangan buat benda maksiat. Engkau buat benda maksiat, aku bangun dari kubur, aku cekik kau. Macam tu lebih kurang lah kan. Itu katun-katun lah kan. Tapi sebab apa? Kita dah mula ajak kawan-kawan kita pun persiapkan untuk meninggal dunia ni. Bincang. Ya kita kata, yang pertama aku minta maaf lah. Aku ni jadi bos, aku jadi bos, aku minta maaf lah. Salah aku, silap aku. Minta maaf Aku takut kalau aku masuk kubur kan, dosa-dosa aku dengan kau semua tak lepas aku. Aku minta maaf lah. Kalau aku silap-silap, terkasar, aku minta maaf. Ni bukan minta maaf raya ni, minta maaf sebab nak mati kan? Dan kalau kau semua ada dosa pun aku akan ampunkan. Aku dah lepaskan dah dosa kau semua kan? Kalau siapa yang apa-apa ada benda-benda tak kena, beritahulah terus terang. Kita persiapan untuk mati kita. Ini orang yang ada cahaya iman. Dia mula bercakap, kemudian dia bercakap. Jadi kawan-kawan tahu. Saya ingat satu kisah. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW duduk ramai. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Saya tak ingat siapa sahabat itu kata. Allahumma salli alaihi wasallam. Ka'ab kot. Saya tak ingat siapa dia. Dia katalah Ka'ab. Dia kata, "Ya Ka'ab, engkau ceritakanlah kepada kami pada hari ini." Ini sahabat-sahabat tengah duduk-duduk ni. Sayyidina Umar cakap, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, "Ya Ka'ab, engkau ceritalah pada kami apa yang Nabi pernah cerita kepada kau, yang menggegar hati, yang menggoncang hati." Kemudian Ka'ab tanya, "Aku teringat." Tak ingat Ka'ab siapa. Mungkin dia. "Aku teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata di akhirat nanti." Sahabat bila cerita akhirat semua. Cerita akhirat. Kan? Aku dengar bila kita dah duduk di padang mahsyar, maka ketika pintu Jahannam dibuka, diangkat, maka naiklah apinya yang hitam dan naiklah asapnya yang gelap, bunyi yang dahsyat. Maka semua yang ada di padang mahsyar terduduk, sehingga kan dikata seorang Nabi pun tidak rasa dia boleh terlepas daripada azab Allah, daripada neraka Allah. Seorang Nabi pun tak boleh rasa dia tak boleh terlepas daripada azab Allah pada masa itu. Maka Ka'ab yang tukang cerita menangis. Sahabat-sahabat menangis. Umar berkata, "Ya Allah, Nabi pun tak boleh rasa lepas, apalah Omar ni menangis. Bila khalifah menangis, lain menangis semua. Sahabat-sahabat menangis, teresak-esak mengenangkan Yaumul Mahsyar, hari di mana kita akan datang membawa dosa kita ke hadapan Allah, dan hari di mana Allah paling murka kepada manusia, pada hamba-Nya yang derhaka pada dia. Hari itu Allah paling murka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat nangis. Ini sahabat-sahabat bila iman telah ada dalam hati, maka bila mereka bercakap, bila tazkirah, mereka akan sentiasa mengingati kematian, mengingati hari akhirat. Kita tak, kita ingat bola siapa menang JDT lawan Melaka, siapa menang kita tengok bola. Kita tengok politik, siapa menang calon parlimen kita semalam. Aku tertidur lah. Kita pagi-pagi dah tanya kan. Kita tengok tentang dunia. Sahabat-sahabat tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa? Satu ketika Rasulullah duduk, Sayyidina Abu Bakar duduk dekat satu tempat, dia seorang-seorang, dia tengok kebun apa sebagainya. Dia tengok ada burung terbang depan dia. Agaknya burung tu cantik ke, besar ke, menarik perhatian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pergi tengok, dia kata, "Wahai burung." Dia panggil burung, "Wahai burung, sesungguhnya beruntunglah engkau hidup, engkau mati, engkau makan, engkau minum, engkau berkahwin, beruntunglah engkau. Tapi engkau tidak dihisap oleh Allah. Aku Abu Bakar, rugilah aku hidup.
Aku makan, aku minum, aku berkahwin, aku hidup dan mati. Lepas tu Allah akan hisap aku. Abu Bakar menangis. Menangis seorang-seorang dia. Menangis. Kenapa? Tengok burung, teringat akhirat. Tengok burung, teringat azab dalam kubur. Sebab apa? Iman dah masuk dalam hati. Iman dah masuk dalam hati sahabat-sahabat. Jadi sebab itulah salah satu daripada bagaimana kita ingin mentajdidkan zuhud kita, ialah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isti'dad lil maut. Kita mempersiapkan kematian kita qabla nuzulih, sebelum dia datang pada kita, sebelum dia diturunkan kepada kita. Jadi bersiap untuk mati sebelum matilah. Jadi sebab itu tuan-tuan, maka apakah perkara yang kita boleh lakukan dalam hal ini? Maka kita kena tahulah apa sebenarnya yang akan berlaku dalam kubur. Dalam kubur apa berlaku? Dan kita kena tahu, kalau tak semayang, apa Allah sediakan ular dalam kubur untuk orang tak semayang, dan sebagainya lah. Maka akhirnya kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, tentang persiapan untuk kita berhadapan dengan kematian sebelum mati datang. Sebelum mati datang. Ini nak tajdid zuhud. Dan bila kita tajdid zuhud kita ini, dengan kita cuba mula mempersiapkan diri kita sebelum datangnya mati tadi, projek untuk mati tadi kan, ini persiapan sebelum mati ni, maka mudah-mudahan bila Allah izin datang mati, maka Allah Taala akan meringankan kematian kita. Meringankan kematian kita. Baik, kemudian di sinilah disebutkan kepada kita bagaimana para ulama kita, contohnya Imam Al-Ghazali, para ulama kita menggambarkan dalam kisah-kisah mereka, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka mempersiapkan untuk mati itu, mereka persiapkan jiwa mereka, fikiran mereka, kehidupan mereka untuk mendapati kematian dan akhirat tadi, sehingga kan Allah yang sayang kepada mereka itu lebih daripada dia sayang kat kita. Sayang kat mereka lebih sayang kat kita ni. Allah memberikan pengetahuan tentang bila dia nak mati. Kebanyakan para ulama, kebanyakan para sahabat yang digambarkan dalam cerita-cerita mereka, seolah-olahnya mereka tahu bila nak mati. Imam Ghazali, dia siap beli kapan, dia siap gali dia punya kubur, dia siap gali kubur dia, siap beli kapan untuk dia mati, dia siap beli dah. Dia panggil dia punya abang dia. Bila panggil, dia kata, sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu semua, sekian. Gitu, lebih kurang gitulah kan. Ni dah kena siapkan dah kapan, dah siap semua. Dia nak tahu dia nak mati bila. Sahabat-sahabat Nabi, siapa nama sahabat tu Allahumma salli ala Muhammad. Abu Hurairah kata silap saya. Dia sakit malam tu, dia sakit malam. Kemudian dia menangis. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Aku bimbang. Aku menemui pagi ini bersama-sama dengan su'ul khatimah. Aku bimbang. Dia dah orang yang dekat dengan Allah ni, orang yang menghafal hadis lebih daripada kita lah, sahabat-sahabat ni kan. Pun bimbang sebab dia tahu dia nak mati besok. Dan besok dia meninggal. Cuma dia menangis bukan menangis sebab dia sedih nak tinggalkan kawan-kawan, sahabat-sahabat, keluarga, harta. Tak, dia menangis sebab macam mana besok mati ni. Besok ni macam mana ni? Adakah aku husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jadi macam mana sahabat-sahabat boleh tahu? Sebab sahabat-sahabat kan, sebab sahabat-sahabat sentiasa mempersiapkan diri untuk mati. Bila dia mempersiapkan diri untuk mati, maka Allah Taala yang Maha Pengasih dan Penyayang tadi memberikan pengetahuan. Kamu akan mati sekian. Mungkin wallahu a'lam macam mana caranya kan. Tapi dia tahu. Sayyidina Umar, dia tahu dia akan ditikam pada pagi tu. Sayyidina Osman, dia tahu dia akan dibunuh. Dia tahu. Tapi dia tidak melarikan diri daripada kematian. Dia tahu, Umar tahu pagi tu dia akan dibunuh, dia tahu. Osman tahu dia akan dibunuh. Tapi dia malahan ketika Osman ada orang nak kawal rumah, dia kata tak payah kawal. Kamu sebab dia tahu kalau kawan lain kawal, orang lain pun akan kena juga. Dia tinggal, tak ada pengawal-pengawal, tak ada orang pun, sahabat-sahabat tak ada. Dia duduk, yang mati masuk bunuh terus. Dia tahu dia akan dibunuh.
Dia tahu itu ajal dia, masa ajal. Memang Allah beritahu. Kenapa? Kerana dia dah bersiap untuk mati. Kita ni bersiap untuk tinggal kat dunia. Sebab tu yang kita tahu dunia je. Besok makan apa? Besok kerja nak buat apa? Besok projek apa? Besok jadual kita apa? Jadual kita daripada pagi sampai petang apa besok? A, B, C, D. Kita tahu jadual kita. Nak meeting sana, meeting sini. Tapi kita tak tahu bila kita nak tinggalkan dunia. Sebab hati kita memang nak dunia. Jadi Allah beritahu kita dunia je lah. Kan? Kita tahu yang kat dunia yang ada kat dalam kita punya jadual tu. Kan? Tapi kematian Allah tak beritahu lah. Kita tak nak. Kita tak minta pun. Ya Allah, bila agaknya aku mati, dan bila aku mati, matikanlah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allah makhtim alaina ya Allah bi husnul khatimah. Kita minta ke Allah kan. Kita tak minta. Kita minta dengan lidah, tak minta dengan hati. Hati kita masih lagi sayang dengan dunia. Hati kita tidak bersiap untuk mati, untuk akhirat. Jadi orang yang tajdid zuhud, maka dia akan ada kekuatan. Sebab iman. Sebab itulah kuncinya untuk mempersiapkan zuhud ini ialah kita kena mempersiapkan iman kita. Semalam saya dah cerita dah panjang lebar tentang tajdid iman, saya bincang. Dan sebelum tu pun kita dah cerita dah tentang iman dan sebagainya. Maka kita tengok balik kuliah-kuliah yang ada tu, supaya kita faham macam mana nak mentajdidkan iman kita, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya cuba sampaikan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita akan dapat mengamalkan. Dia bukan dapat sehari dua hari, ni baru dari sudut teori ni. Teori ni kan kita cuba fahamkan, cuba hayati, bincang-bincang anak-anak, bincang-bincangan keluarga kita, bincang-bincangan kawan-kawan kita kan. Kemudian macam mana nak amalkan, macam mana nak laksanakan. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita berusaha, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita. Allah bagi kita, insya-Allah. Terutama di akhir zaman. Akhir zaman ni Allah buka rahmat dia. Sebab Allah nak bagi kita bangkit. Allah nak bagi Islam itu bangkit. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin, golongan orang yang mendapat hidayah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan tolong forwardkan lepas ni mungkin saya pun tak tahu macam mana. Saya cubalah publikkan semula ke macam mana. Tapi masa ni mungkin kita tangguh dulu Siapa yang boleh forwardkanlah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.